tengok dua perkara. Siapa Allah dan apa karakter Allah. Yang inilah lahir tajuk terjemah tu. Boleh ke tidak nak boleh terjemah? Kerana dari sudut terjemahan, Allah dalam bahasa Melayu tu makna apa? Allah dalam Kristian makna apa? Jadi sesuai ke tidak? Boleh ke tak boleh terjemah? Itu yang dibincang. Jadi pada kita, kalau kita nak guna, tak nak guna, kita kena faham benda tu, baru kita boleh guna. Jadi kalau guna dengan faham salah, apa arti? Contohnya, kita guna satu kalimah dengan makna salah. Betul tak? Cuba kita ambil contoh lain. Kalau kita pergi mahkamah soal cerai, Tuan Hakim akan tanya, cuba kamu ulang balik, kamu sebut macam mana? Sebab nak tahu makna. Bila makna itulah yang menentukan jatuh ke tak jatuh. Jadi pada kita, siapa Allah dan apa karakternya, itu penting. Jadi ini bukan persoalan berebut nama Allah seperti yang disebut oleh Asri. Asri kata kita duk berebut nama Tuhan. Pada saya ini bukan soal berebut. Ini soal hak nak sebut apa, atau berhak memilikinya. Juga bukan soal memiliki Allah. Allah bukan untuk dimiliki, Allah untuk disembah. Jadi macam mana nak sembah dia? Ia juga bukan persoalan siapa yang telah menyebut atau menggunanya dalam sejarah hidup manusia. Bukan persoalan siapa sebut dulu, orang tu guna dah dulu, orang ni guna kemudian. Bukan soal itu. Soalnya, apakah, siapakah Allah dan apa karakternya? Itu dia. Ia juga, jadi apa yang penting kita perlu tahu, apa yang Allah mahu tentang zatnya. Kemudian Allah nak bagaimana kita disuruh mempertuhankan dia. Itu bagi kita dua persoalan yang penting. Boleh tak? Baik. Jadi dalam konteks ini, nas yang paling sahih untuk menjawab dua persoalan tersebut ialah Al-Quran Al-Karim sahaja. Nas yang paling sahih. Bukan kata tak sahih, nas yang paling sahih. Maknanya tak akan siapa pertikaikan dia. Kalau hadis susah betul dari sudut makna, kadang-kadang orang tak percaya kata hadis ni sanadnya macam mana, apa semua susah. Orang pertikaikan sanadnya. Jadi kita ambil sikap yang paling sahih untuk menjawab persoalan tersebut ialah Al-Quran Al-Karim sahaja. Kerana belum terbukti ia pernah berubah sejak ia diturunkan oleh Allah sehingga kini. Itu sikapnya. Jadi adapun kesahihan nas Taurat dan Injil untuk dijadikan hujah boleh diragui, kerana ia masih boleh dipertikaikan. Masih boleh dipertikaikan. Apalagi fakta-fakta sejarah yang belum tentu kesahihan. Contohnya kita nak ambil sejarah umat dulu, macam mana maksud dia, orang ni macam mana, payah. Sejarah boleh jadi ada orang terima, ada orang tak terima. Okey, kita tolak tepi. Baik. Jadi oleh itu, tidakkah ganjil bila kedua-dua persoalan tersebut cuba dibawa ke mahkamah, yakni persoalan siapa Allah dan bagaimana nak mempertuhankan Allah, dibawa ke mahkamah dan membiarkan manusia mengadili hakikat dan konsep ketuhanan Allah untuk dipakai oleh siapa, kabur. Bagi kita kabur. Jadi tuan-tuan, memang kita tahu yang dibawa ke mahkamah bukan nak menentukan siapa Allah, tetapi nak menentukan layak ke tak layak. Jadi soalnya bila nak menentukan layak tak layak pada kita, maknanya kita cuba menentukan karakter Allah. Betul tak? Maksudnya bila orang Kristian mengikut Islam tak layak, tapi mahkamah memutuskan layak, boleh guna, bermakna konsep Allah yang dianuti oleh orang Islam itu tidak diendah lagi lah oleh mahkamah. Itu pada kita. Sebab tu kita rasa kes ini
bukan kes mahkamah. Kerana mahkamah itu manusia. Yang kita nak bicara ini tentang apa? Tentang Tuhan. Walaupun penghujahan, pendalilan mahkamah tu berkisar tentang soal-soal teknikal, tetapi soal akhirnya apa kesannya. Jadi kita tak nak bincang isu mahkamah lah kat sini. Cuma kita nak cerita tak layak bawa mahkamah. Jadi kaedah kajian kembali, macam mana nak buat kajian? Jadi kembali kepada kecelaruan pendapat para ilmuwan Islam tadi. Kajian ini hanya memfokus kepada kaedah kajian deskriptif. Apa makna kajian deskriptif? Iaitu kita hurai balik apa yang kita dapat daripada nas. Description maknanya kita buat satu penjelasan ke atas nas-nas Al-Quran yang dijadikan hujah oleh ketiga-tiga pandangan di atas. Itu yang kita nak buat. Ini kaedah kajian yang paling mudah. Kaedah kajian paling mudah. Sebab kita bukan nak tulis tesis, kita nak tulis satu esei sahaja. Kalau tesis tak cukup dengan satu metodologi, dia kena ada temu bual, dia kena ada soal selidik, dia kena ada kajian kes dan macam-macam. Jadi ini cukuplah untuk esei dalam 30 muka surat, tak perlulah macam tu. Lagipun kita punya korpus, dia panggil korpus kajian. Korpus ni tahu dah? Korpus ni macam bahan yang kita nak kaji. Benda yang kita nak kaji itu nas Al-Quran saja. Itu kita panggil korpus. Baik, bahasa Melayunya korpus. Baik. Jadi untuk description ini, aspek bahasa yang kita akan ambil kira ialah morfologi, iaitu saraf, sintaksis, nahu, semantik, makna, dan wacana, iaitu konteks. Ini dia. Dan tafsiran para ulama muktabar terhadap nas-nas berkenaan akan diteliti dengan mendalam untuk mendapat sesuatu pengertian yang tepat. Jadi benda ni yang kita akan guna. Sesudah itu, pengertian tersebut akan dipadankan dengan ketiga-tiga pendapat di atas. Ini bertujuan untuk mengetahui pendapat manakah yang paling tepat dan betul. Kita nak tahu antara tiga golongan tadi siapa yang lebih hampir dengan maksud nas. Jadi morfologi itu zorok, sintaksis dapur, semantik itu makna, dia panggil kajian makna. Wacana konteks. Hasil kajian ini diharap dapat dijadikan landasan kepada wahdah al-fikr yang ingin dicapai dalam muzakarah ini. Muzakarah ini iaitu muzakarah pakar yang ada kat bawah nota kecil dia itu pada 21 Januari 2010 di IKIM Kuala Lumpur. Jadi di mana kita nak bertolak kajian kita? Maka kita bertolak dari sinilah. Landasan kajian. Kita kena ada landasan, kita nak bergerak atas mana? Kajian ini bergerak atas landasan hakikat Allah dan konsep ketuhanan Allah. Itu dia. Bagi mereka yang ingin menjadikannya Tuhan yang disembah. Pada kita kalau secara ilmiahnya